Negara yang mempunyai pemimpin yang berkaliber, berketerampilan, berkemahiran, berpandangan jauh, berkeyakinan, mempunyai nilai positif yang sangat luar biasa, merupakan satu kelebihan. Kemampuan negara mentadbir urus keuangan negara, kemampuan mentadbir urus aset yang ada dalam negara, keupayaan mentadbir urus sumber daya alam yang ada dalam sebuah negara, itu memberi satu ruang dan peluang kepada negara untuk terus menambah kemakmuran di samping menambah pendapatan negara. Tahukah Anda, dalam dunia ini, saiz ekonomi merupakan antara pengukur kepada kemajuan sebuah negara. Semakin besar ekonominya, makin besarlah kemajuannya. Makin kecil ekonominya, semakin kecillah pendapatannya. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Saiz Ekonomi Top 5 Asian Countries. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Zainal Abidin. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Zainal Abidin dengan memberikan subscribe, like, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Data-data ini saya dapat daripada data International Monetary Fund yang ambil daripada Wikipedia. Hari ini nak bagi sikit komen tentang banyaknya video toksik. Memang banyak video toksik, tapi dia orang ni buat konten yang tak ada data, tak ada backing. Oh, ini dia katakan yang lain itu video toksik karena datanya yang tidak saiz ekonomi jelas ya. Saiz ekonomi ASEAN sebesar 10 triliun 10 triliun atau 10.131 triliun. Ini ikut ukuran GDP, purchasing power parity. Okey, daripada situ ekonomi yang terbesar dalam ASEAN adalah Indonesia, 3.995 triliun. 3.995 triliun 3.95 triliun daripada ekonomi ASEAN. 39 point sekian persen lah. Diikuti oleh Thailand, 1.475 triliun. Nombor 3 mewakili 40% ekonomi ASEAN. Wow. 8 triliun. Nombor 4 adalah nombor 4 Filipin. 1.173 triliun. Filipin nombor 4. Dan nombor 5 Malaysia, 1.089 triliun. Secara saiz ekonomi, Thailand nombor 2, diikuti oleh Vietnam nombor 3, Filipin nombor 4 dan Malaysia nombor 5. Kalau kita nak buat perbandingan lagi, 3 negara yang ekonominya atas, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Thailand, Vietnam dan Filipin. Di mana ini Thailand data dapat daripada IMF ya? Waduh, luar biasa Pakcik Zainal ni. 100 juta dan Filipin sebanyak 110 juta. Jadi mana tiga-tiga negara tu punya ekonomi, punya population melebih sedikit pada Indonesia atau lebih kurang sama dengan Indonesia lah. Tapi kalau kita jumlahkan jumlah saiz ekonomi tiga negara ni, di mana Thailand saizing ekonomi 475, Vietnam 1278 dan Filipin 1173. Mana tiga-tiga ni kalah dengan Indonesia
Oh, 3 negara tu kalah dengan Indonesia. gabung Thailand, Filipina, Vietnam Tengok pada belum data menandingi saiz ekonomi pandang Indonesia, tinggi guys. pada Thailand, Wah, tinggi pada Vietnam, pandang tinggi pada Filipina, tapi pandang rendah pada Indonesia. Sedangkan Indonesia tu mengatasi 3 negara ni. Dan kita nombor 5, saiz ekonomi tu penting tau. Menunjukkan berapa banyak duit yang ada di dalam satu-satu negara tu. Kalau dibagi kan sama rata, memanglah Indonesia tu jatuh nombor 3. Tolak Singapura lah. Malaysia nombor 1, Thailand nombor 2, Indonesia nombor 3. Tapi tengoklah, kalau kita nak berbandingkan apple to apple, Malaysia 32 juta kena bandingkan dengan negara yang penduduk 30 juta. ya betul. Barulah Itu apple to apple. baru adil namanya. Tapi 32 juta dibandingkan dengan 275 yang niche di atas tu kan, Iya. yang niche di atas tu, umpama contohlah Greater Jakarta dengan Greater Surabaya, 2 bandaraya tu, 2 kota tu, ekonomi dia lebih besar daripada Malaysia. Jangan kita pandang negara itu keseluruhannya. Kita nak tengok size of economy. Daripada size of the economy, baru dia perencanaan macam-macam dia jadi lebih besar tau. Ambil contoh lah, daripada size ekonomi lah, kita ambil lah Greater Jakarta. Saya kata Greater Jakarta tu ekonomi dia sama besar dengan Malaysia. Greater Jakarta tu ekonomi sama besar dengan Malaysia. Wow. Apa lagi Besar kan setiap hasil ekonomi di Jakarta tu? Jakarta, Surabaya kita dah kalah. Untuk apa yang kita nak bangga yang kita ni hebat, apa hebat tu? Yang hebat tu berapa besar ekonomi tu? Macam apa? Saiz ekonomi Jakarta, Singapura, Surabaya USA. bisa mengalahkan saiz ekonomi Malaysia. Singapura tu lebih hebat pada USA. Ikut ekonomi, Portugal tu lebih tinggi daripada Brazil. Adakah Brazil tu? Adakah Portugal tu lebih hebat daripada Brazil? Sama juga Brunei. Ekonomi dia, pendapatan per kapita dia lebih kurang $50,000. Adakah dia lebih hebat daripada Greater Jakarta? Letakkan Brunei tu dekat Jakarta Pusat, kalah dia. Sebab population, bukan pendapatan per kapita. Itu kita dikelirukan oleh pendapatan per kapita. Contoh kan ada niche 20% of Indonesian, dia punya pendapatan kapita 20% daripada penduduk Indonesia tu termasuk daripada upper middle class, bermakna ada 55 juta rakyat Indonesia tu upper middle class, lebih besar daripada rakyat Malaysia. Macam mana kata kita ni lebih hebat? Ini bukan saya nak apa, saya bukan nak mandang kita rendah, tak ada, nak bagi perbandingan supaya persepsi kita tu betul. Malaysia has already joined the high income menyalak dalam nation. internet, merendah-rendahkan negara orang. Low middle dengan persepsi income country, pasal dia kata kita miskin. upper middle income persepsi country, dia kata ekonomi high besar. middle income country. Kita pula marah dengan dia. Ini persepsi. Kalau kita nak tunjuk kita hebat, pergilah Jakarta tengok mana kedudukan kita. Jadi minta maaf lah, ini cuma membina persepsi supaya kita ni jangan keliru. Kita ni alhamdulillah negara agak selesa hidup. Ada orang tu banyak juga orang-orang yang pendapatan rendah terpaksa lah datang sini bekerja. Bab pekerjaan, orang Indonesia banyak pergi luar negeri kan. Tapi kalau ikut rekod Indonesian diaspora kan, tak sampai 10 juta orang dia mengembara cari kerja, tak sampai 10 juta. Banyak kan datang ke Malaysia, ke Netherlands. Jadi jumlah diaspora Indonesia yang mengantau cari kerja 10 juta. 10 juta daripada
275 juta. Berarti 3%. 3% lebih sikit. Okey. Ikut Malaysia Diaspora 1 juta 500,000 dah dekat Singapura. Dah, punya ukur sama 3.5%. Sama. Persentage orang merantau daripada Malaysia pergi luar negeri bekerja 3.5%. Persentage orang Indonesia pergi merantau bekerja 3.5%. Disebabkan penduduk dia ramai, maka jumlah dia ramai. Tapi secara persentage sama. Dia orang banyak merantau ke Malaysia bekerja, kita banyak pergi ke Singapura bekerja. Apa cerita dia? Sama cari duit. Betul, cara duit. Nak dapatkan pendapatan tinggi. Ya, orang cari duit. Singapura pun dia tak tahan duduk Singapura, dia belah keluar, dia pergi Australia, dia pergi Europe, dia bekerja di luar. Singapura tu hidup terkongkong. Ya, betul guys. Orang Singapura pun cabut lagi keluar bekerja. Orang Amerika pun cabut lagi keluar bekerja. Orang France pun, ni diaspora ni satu dunia. Jadi ikut diaspora kan, sebenarnya India tu dia kira lebih kurang 15%, 15 juta diaspora daripada 1.3 bilion. Mana 1% lebih orang India tu keluar bekerja. Jadi macam mana? Macam mana kita nak pandang rendah pada dia? Dia orang hidup di negara dia cukup, semua serba cukup. Media-media barat ya yang gambarkan dia orang ni teruk. Kan ni cerita perception. Oh, itu namanya propaganda. Jadi di situ kita kena betulkan perception kita lah. Iya, betul. Jangan kita sentiasa ikut-ikut dengan media sosial yang banyak toksik. Demikianlah video daripada channel Zainal Abidin Tahir guys. Wow. Kalau kita melihat ulasan daripada Zainal Abidin Tahir, saiz ekonomi Indonesia 3,995 triliun, mewakili 40% ekonomi ASEAN. Kalau kita melihat ranking kedua Thailand, ketiga Vietnam, keempat Filipina dan kelima Malaysia. Malaysia ranking kelima ya. Waduh. Dan kata Zainal Abidin, dia cuba mengulas di manakah kedudukan ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan top 3, iaitu Thailand bergabung dengan Vietnam, bergabung dengan Filipina. Ketiga-tiga saiz ekonomi ini jika digabung sekalipun tidak dapat menandingi saiz ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Ini menunjukkan bahawa saiz ekonomi Indonesia lebih besar berbanding saiz ekonomi Thailand, Vietnam dan Filipina. Menyentuh soal population. Kalau digabung population Filipina, Vietnam dan juga Thailand, mereka menang sedikit jumlahnya. Tetapi jika disamakan ataupun dibandingkan dengan saiz ekonomi, ketiga-tiga negara itu masih lagi kalah dengan Indonesia guys. Apabila kita sebut soal per kapita, pastilah negara yang sedikit warganya akan menang kerana pembahagian itu sedikit. Tapi kata Pak Zainal Abidin, jangan bandingkan mata kucing dan juga biji kelapa. Kalau membandingkan apple to apple, tembikai itu tembikai. Tembikai itu semangka ya, semangka. Barulah orang kata itu adalah adil. Tapi sekali membandingkan semangka dengan apple, tidak fair guys. Tidak orang bilang tidak ngam dia punya perkiraannya. Dan ada yang mengatakan bahwa saiz ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh warganya yang bekerja di luar Indonesia. Dan selepas dibuat kajian bahwa warga Indonesia yang bekerja di luar Indonesia hanya 3%, lebih kurang dalam 10 juta. Dibandingkan dengan warga yang ada di Indonesia sekitar 275 juta jiwa. Dan dengan jumlah 10 juta dengan 275 juta itu, kalau kita buat calculation hanya 3%. Dan di Malaysia pun ada guys, bekerja di luar Malaysia. Ada yang di Amerika, ada di Australia. Dan kebanyakan warga Malaysia berhijrah ke Singapura. Kenapa ke Singapura? Paling dekat dan juga senang ulang-alik di samping nilai mata wangnya yang begitu lumayan tinggi. Dan dikatakan bahwa warga Malaysia yang ada di Singapura saja seramai 500,000 orang. Dan keseluruhan warga Malaysia yang bekerja di luar Malaysia adalah hampir 1 juta orang. Dan
Dan kalau kita buat pembahagian ataupun persen warga Malaysia yang berhijrah di luar Malaysia, lebih kurang 3,5%. Lebih kurang sama dengan warga Indonesia yang berhijrah di luar Indonesia untuk mencari rezeki, guys. Pada pandangan Anda, kenapa dan mengapa saiz ekonomi Indonesia begitu besar sekali? Adakah ia dipengaruhi oleh saiz population? Adakah ia dipengaruhi oleh saiz urus niaga yang melambung tinggi nilainya? Pada saya, population adalah satu gambaran tentang kebesaran saiz ekonomi sesebuah negara. Di samping keaktifan sesebuah negara untuk membuat urus niaga dalam pelbagai sektor perniagaan, sama ada sektor pelaburan, sektor pertanian, sektor perkhidmatan, sektor pelancongan, dan pelbagai sektor lagi yang perlu diterokai untuk menjana pendapatan dalam sesebuah negara. Saiz ekonomi itu sangat penting dan memberi impak positif pada perkembangan kemajuan sesebuah negara. Terima kasih kepada Zain Abidin Tahir memberikan penjelasan yang begitu sangat luar biasa. Kemampuannya berfikir dan mengolah data daripada IMF, bukan data sembarang, guys, daripada IMF pada tahun 2022. Dia melihat, meneliti dan mentafsir saiz ekonomi ASEAN pada tahun 2022. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa saiz ekonomi Indonesia sangat besar kerana usaha pihak pemerintah untuk memastikan ekonomi dalam keadaan yang sentiasa stabil dan harmonis? Lebih sedikit banyak pandangan daripada Raja Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.